اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Jadi bagi kita pula nikmat yang paling besar apa dah? Kalau ikut pengajaran daripada kisah Ibrahim ni, nikmat yang paling besar ialah bila anak kita menjadi anak yang soleh. Sama ada dia doktor ke, engineer ke, pilot ke apakah, itu tak penting. Semua tu tak penting. Yang penting ialah anak kita menjadi orang yang soleh. Sebab itulah sebelum dapat Ibrahim dan Ismail ni, sebelum dapat Ismail dan Ishak, doa Nabi Ibrahim apa dia? Apa doa Nabi Ibrahim? Sehingga Allah anugerahkan anak yang soleh ni. Sebab itulah bila kita nak anak soleh, doa pun kena minta anak yang soleh. Tapi kalau kita doa hanya minta nak anak lelaki ataupun nak anak perempuan, kemudian anak kita pula kita minta pada Allah, jadilah macam aku, macam doktor. Jadi mana Allah nak akan bagi menjadi anak yang soleh sebab kita minta pun tak. Cuba buka surah As-Saffat ayat 100. Ini doa Nabi Ibrahim sebelum dapat anak. Doa dia ringkas je. Doa dia ringkas je. Rabbi, wahai Tuhanku, habli minas salihin. Kita boleh amal doa ni, tak ada masalah. Doa ni sebenarnya umum. Wahai Tuhanku, habli, berilah kepadaku. Kalau wahaba fa'il madhi, kalau hab fa'il amar. Kita minta kepada Allah, wahai Tuhanku, habli, berilah kepadaku minas salihin, anak yang saleh. Dan Allah makbulkan doa dia. Ini Allah, bila Allah makbulkan, apa ucapan Ibrahim? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bila kita dapat nikmat, kita wajib apa? Tak perlu kita buat kenduri kesyukuran. Kita pertama sebut Alhamdulillah. Berapa ramai yang bersyukur buat kenduri tapi tak keluar perkataan Alhamdulillah. Dan Nabi kita pun ajarkan, bila dapat nikmat, Alhamdulillah, sambung. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Bila dapat musibah pun Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makna keadaan orang beriman semuanya Allah terpuji. Semuanya Allah terpuji. Tak ada benda yang Allah tak disukai ataupun tercela. Okey? Berapa ramai ni mak bapak yang tak berdoa supaya anak menjadi soleh. Sebaliknya, kebanyakan mak bapak doa supaya anak mereka berjaya dalam peperiksaan, berjaya dalam hidup, berjaya dalam rumah tangga. Tapi jarang yang berdoa menjadi anak yang soleh. Tama-tama kalau musim peperiksaan, mak bapak panggil pula ahli Jumaat masjid, panggil pula ustaz dan bagi duit pada imam supaya doa anak dia bukan jadi anak yang soleh, tapi dapat keputusan cemerlang. Tengok matlamat. Dah berubah dah. Sistem pendidikan menjadikan matlamat mak bapak dah bertukar dah. Daripada sepatut nak anak jadi soleh, akhirnya nak anak berjaya dalam pelajaran. Berapa ramai yang berjaya dalam pelajaran tapi akhirnya semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga doa isteri kepada Imran. Doa isteri kepada Imran, iaitu mak kepada Maryam. Apa doa ibu ni? Ini doa seorang bapa. Kita ambil pula doa seorang ibu. Apa doa kepada ibu ketika dia sedang mengandung? Apa yang dia nak daripada anaknya? Bela agama. Buka surah Ali Imran ayat 35. Rabbi inni. Tengok. Apa pula doa seorang ibu ketika sedang mengandung? Rabbi, wahai Tuanku, inni nazartu. Sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar. Tengok nazar mak kepada Maryam sangat berbeza dengan nazar yang dilakukan oleh masyarakat kita. Apa nazar dia? Bukan nak puasa 3 hari kalau dapat anak lelaki. Bukan nak pergi umrah kalau lahir dengan selamat. Tak. Nazarnya apa? Ma fi batni, apa yang dalam kandungan aku ini, biarlah anak ini menjadi muharraran. Apa makna muharraran? Muharraran daripada perkataan hur. Hur ni mana bebas. Mana orang yang bebas. Bebas daripada apa?
Tengok perkataan muharrara tu mengandungi maksud yang cukup dalam. Iaitu bebas daripada cinta dunia. Bebas daripada kekangan hawa nafsu. Dia hanya matlamat hidup kerana Allah sahaja. Bebas daripada nafsu. Bebas daripada matlamat dunia. Dan di sini juga maksud dia ialah supaya anak aku hanya berkhidmat untuk agama Allah. Jaga rumah Allah. Kita tengok, kalau kita tanya pada seorang ibu yang sedang mengandung, kamu apa cita-cita kamu dengan anak yang dalam kandungan? Dia kata, saya nak anak saya jadi pendakwah. Kita kata ibu ni mungkin cita-cita dia tidak ada nilai ataupun cita-cita yang terlalu rendah. Tapi sebenarnya inilah cita-cita yang paling mulia di sisi Allah. Hidup biar anak kita, hidup bukan untuk kita. Bukan untuk nafsu dia, tapi hidup untuk agama Allah. Itulah manusia yang paling mulia. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, salihin, biarlah anak jadi orang yang soleh. Soleh untuk diri dia dan soleh untuk orang lain. Jadi tukar cara kita berfikir, tukar cara kita mendidik anak. Cara kita berfikir sama dengan orang ramai. Walaupun kita belajar agama, belajar tadabbur. Apa dia? Kita nak anak kita cemerlang dalam SPM. Kita nak anak kita dapat kerja yang gajinya lumayan. Sama dengan orang lain. Bukan tak boleh. Tapi tukar cara kita berfikir mengikut Al-Quran. Iaitu biarlah anak kita menjadi orang yang soleh. Gaji berapa, doktor ke engineer, itu tak penting. Sebab apa? Sebab bila jadi orang yang soleh, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan sebenarnya gaji orang yang soleh sebenarnya tak terkira. Bila dia soleh, semua kebaikan dia akan dapat. Semua kebaikan dia akan buat. Dan di syurga nanti dia akan dapat tempat yang tertinggi. Dan yang kedua, anak yang soleh ataupun muharraran, dia yang paling banyak akan membantu mak bapak bila mak bapak meninggal. Kita mungkin tak rasa, anak kita soleh, kita mungkin tak rasa sangat balasan kat dunia. Tapi bila kita mati je, yang paling banyak membantu mak bapak ketika dalam kubur ialah as-salihin. Kalau doktor tapi tak soleh, habis. Tak ada siapa yang akan bantu kita. Jadi tukar, satu cara kita berfikir, minta pada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh, berkhidmat untuk agama. Yang kedua, cara kita mendidik. Jangan saja kita nak anak yang soleh, tapi cara kita mendidik tak ke arah itu. Pergi hantar sekolah cemerlang akademik. Pergi hantar sekolah yang tak melahirkan anak yang soleh. Jadi, apa yang kita minta tak terselari dengan apa yang kita buat. Sebab itulah Nabi Ibrahim, lepas ni kita tahu tak apa doa Nabi Ibrahim? Iaitu utuskan seorang Rasul, supaya Rasul tu boleh bimbing anak zuriat dia kepada menjadi anak yang soleh. Jadi perlu silibus yang betul, perlu seorang guru yang mursyid untuk menjadikan anak kita anak yang soleh. Kalau doa saja tak cukup. Alangkah baiknya, kalau mak bapak bila anak nak periksa, minta kepada ustaz ke imam ke, tolonglah doa supaya anak saya menjadi yang soleh. Itu yang paling penting. Kalau SPM dapat 9A, bagus. Tapi saya nak lebih penting, lebih besar daripada itu, doalah supaya anak saya menjadi anak yang soleh, yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufran.